Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Apa khabar anda semua? Hari ini saya nak buat perencah segera kari daging serta kari ikan ya. Ini kari ikan. Kari ikan mestinya kita letakkan daun kari, dan bagi saya lah, kalau kari daging saya tak letak daun kari. Saya hanya letak kerisik ya. Ini ada dua jenis yang telah saya buat, dan ini untuk beberapa kali masak lagi ya. Dan begitu juga dengan kari daging yang saya buat pada hari ini. Untuk beberapa kali masak saya tak perlu lagi menumisnya ya. Ianya memendekkan kerja kita, dan ianya amat sesuai untuk ibu-ibu yang bekerja, dan terutama di bulan Ramadan begini ya. Okey. Jika perencah segera kari daging, kita boleh buat kari daging, kari ayam, kari udang, kari ketam, pajeri terung, pajeri nenas dan pajeri jantung. Okey. Dan sudah maklumlah kalau rempah segera kari ikan, kita hanya boleh masak ikan sajalah ya. Mulai kari ikan lah ya. Okey, mari kita tengok bahan apa yang kita perlu ada. Rempah kari yang saya gunakan ialah rempah kari adabi, kari ayam dan daging adabi ya. Dan rencah-rencah lain cuba kita tengok. Halia, bawang putih, bawang merah, 4 sekawan ya, iaitu kulit kayu manis, bunga cengkeh, bunga lawang serta buah pelaga. Di situ kita semua cukup bahannya yang kita sedia untuk 5 bancuhan. Okey, 5 kali masak ya yang saya sediakan ni. Dan di atas sana ada ya, di samping tu masak ya. Ni 1 2 3 4 5 kali kita masak. Dan kita juga ada minyak masak. Okey, di sini ada kerisik untuk kari daging kan. Kerisik. Saya tak letak daun kari kalau kari daging, rasa macam tak sedap. Dan di sini kita ada rempah ya, beberapa sudu rempah untuk 5 kali masak tersebut ya. So kita lihat apa yang seterusnya kita perlu ada. Rasa pun sekurang kita kena tambah serbuk cili. Bagi saya, kari adabi ni perlu kita tambah dengan serbuk cili ya, kerana ia sangat pudar warnanya ya. Saya akan tambah dengan serbuk cili 2-3 sudu lagi serbuk cili, baru dia merah. Ini pun kurang merah, bila saya masak pun masih tak merah ya. Okey, semuanya ni, dan saya akan masukkan dalam satu bekas untuk kita buat persediaan untuk kita. Bahan-bahan semua ni akan saya rincis halus untuk kita tumis dia ya. Okey. Tahu orang tua yang mak dia masak sendiri ke ya. So, ni akan saya buat ni. Okey, dulu saya dah buat rempah kari ikan. Tolong ingat ya, kalau rempah kari daging kita kena letak kerisik. Tolong jangan letak daun kari. Kalau kari ikan dulu kita buat kari ikan, kita letak daun kari. Okey. Ya, rasa saya kalau kari daging, kalau kita letak daun kari dia rasa lain. Dia timbul macam kari mamak. Tetapi biasa ada orang suka kari mamak, kita tak kisah ya. Mana yang kita, bagi saya lah, saya buat macam tu. Okey, di sini juga kita akan buat rempah untuk tumisan masak korma ya. Masak korma, kita gunakan rempah korma lah ya. Bahan-bahan perencah dia sama juga ya. Bahan-bahan untuk kita tumisan dia sama juga yang seperti mana kita gunakan untuk rempah daging tadi ya. Okey, 4 sekawan bawang putih, bawang merah serta halia, kerisik. Di sini kita tukar, di sini letak rempah korma di situ. Okey, jadi itu korma sejumlah 5 bancuhan juga, 5 kali masak. Jadi ianya kita tumis seperti mana kita tumis rempah daging juga ya, seperti kita tumis rempah daging juga kalau rempah korma. Pada rempah korma kita boleh buat masak korma daging, korma ayam, korma telur, dan masak korma jantung pun boleh.
jantung pisang. Sedap. Masak kurma kubis. Yang saya pernah tengok itu orang Arab buat. Jadi saya tiru dari situ, saya cuba, sedap rasanya. Okey, sekarang kita nak buat bagaimana tumisan yang banyak ni ya, bahan yang banyak ni. Kita buat siap-siap ya. Okey, saya ada 4 sekawan di situ, rempah yang telah dibancuh ya. Halia yang telah dipotong halus, direncis halus, begitu juga bawang merah, bawang putih serta kerisik. Okey, masukkan minyak ke dalam kuali, panaskan minyak dan masukkan 4 sekawan. Masukkan bawang, masukkan halia, akhir sekali masukkan bawang putih. Jaga kita kena masak hingga garing ya, kerana kita mahu masukkan rempah tadi ya. Rempah yang saya masukkan ialah rempah yang telah dibancuh dengan air ya, kerana saya tak pandai letak rempah terus, saya suka bancuh dengan air dulu ya. Okey, kerana saya bimbang ia akan terhangit. Okey, so kita masukkan rempah yang telah kita bancuh tadi. Okey, goreng. Kita kacau supaya dia sebati semuanya ya, supaya tak hangit. Kacau, pastikan tidak hangit. Dan apabila dia telah masak, kita kena cepat-cepat angkat. Ni dah kering. Dan apabila dia telah masak, kita masukkan kerisik ya. Masukkan kerisik. Okey, masukkan kerisik. Kacau hingga sebati, hingga semua bercampur aduk dan cukup masak. Kita tak mau dia tak cukup masak kerana kita nak simpan ya. Tumisan ni akan kita simpan dalam peti air batu ya, peti ais ya. Jadi apabila cukup masak, bolehlah kita angkat dia segera. Jangan sampai dia terhangit pula. Kita kena masukkan dia ke dalam bekas yang sejuk cepat-cepat, kerana periuk kita ni tentulah dia panas ya, dia akan menggaringkan lagi rempah kita. Ini tak elok untuk gulai kita nanti ya, dia jadi hilang rasa rempah dia, gulai rempah dia ya. Okey, sediakan periuk yang sejuk dan kita masukkan. Okey, masukkan rempah dia supaya tidak lagi bertambah garing rempah tadi ya. Rempah yang telah kita tumis tadi. Okey, bolehlah kita simpan. Apabila dia sejuk, kita bolehlah masukkan ke dalam bekas yang kita nak simpan. Okey. Okey, ini adalah rempah daging yang kita masukkan ke dalam bekasnya untuk kita letak dalam peti sejuk. Ini adalah rempah ikan ya. Tumisan untuk rempah ikan yang saya telah buat, dah sedia ada, yang telah saya buat. Dan saya packkan juga untuk kakak saya, dia dah tua, dan untuk dia masak 2 kali masak rempah ikan dan 2 kali masak kari daging, serta saya letakkan satu untuk masak tumis asam ya, masak asam pedas ya. Di bawah sana saya letak gulai untuk kakak saya. Okey, so ada aras daging ni ya. Dia ke mana? Yang sini kita nampak ke sini kan. Kalau ke sini, bermakna kita kena potong sini. Ni urat dia ke sana. Aras dia. Saya sediakan ini daging ni yang untuk saya tunjukkan kepada adik-adik yang tingkatan 1, 2, 3 tu. Tengok bagaimana kita nak potong daging supaya daging kita tak liat ya. Adik kena potong cross terus pada aras tadi, aras daging. Jangan ikut aras daging terus untuk kalau kita potong. Kita potong arah melintang dia ya. Jangan kita ikut arah dia, ikut arah daging tu
dia akan jadi liat ya, daging tersebut. Ni kita potong ikut situ, aras dia ikut sini, aras dia ya. Kita tengok urat daging bagaimana dia cara dia. Jadi Dedek perlu potong ikut itu supaya daging kita empuk elok ya. Dia tak jadi liat, keras ya. Okey. Mari masak gulai tadi. Okey. Masukkan gulai tersebut di atas kuali. Kita letakkan daging terus. Kacau-kacau bersama dengan daging kita. Letak api sekejap saja supaya menyerap ke dalam daging. Dan terus masukkan santan. Bila kita masukkan santan, pastikan kita punya kentang kita mesti masak. Cukup masak. Kena banyak air sikit saya rasa, dan dia akan mengering. Dan kentang akan menyerap air. Dan setelah kita sekejap saja, gula kita dah masak, tengah dia empuk ya. Okey. So, siap sedia untuk kita hidangkan. Seandainya anda fikir video ini bermanfaat, silalah share, subscribe dan like video saya. Sekian dulu. Terima kasih.